Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar standard kandungan 5.2 hidrokarbon. Okey, standard pembelajaran hari ini ialah 5.2.1, memerihalkan sebatian hidrokarbon dan menerangkan bagaimana sebatian hidrokarbon diperolehi daripada sumber semula jadi. Okey, 5.2.2 menamakan ahli kumpulan homolog, alkana dan alkina dari karbon 1 hingga karbon 6. Okey, hari ini kita akan belajar dua topik utama lah. Jadi saya minta tolong Okey, oleh kerana topik ni dia banyak kimia sikit, jadi kamu kena fokus dan faham. Kalau tak faham, kamu tanya dalam chat Okey, jadi cikgu minta maaf bila kamu tanya melalui mic kamu tu memang saya tak boleh dengar. Selepas saya rakam PDPR kita ni. Okey, jadi kamu nak tanya, tanya dalam ruang chat. Okey, dan satu lagi cikgu minta bila cikgu tanya soalan, kalau boleh semua orang respon. Okey, jangan senyap. Okey, saya dah cakap dengan kamu Okey, jadi saya tak nak kamu kelang kabut nanti. Okey, saya akan berdasarkan dengan pertimbangan profesional saya, selain daripada hantar kamu punya projek tu, dan saya akan tengok juga sikap kamu tu. Kamu adakah aktif atau pasif? Okey, dalam PDPR. Okey? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, apakah yang dimasukkan dengan hidrokarbon? Okey, hidrokarbon ialah sebatian karbon organik. Okey, organik ni biasanya kalau kita fokuskan ialah kepada benda-benda hidup. Okey, yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Okey, jadi maknanya bila kita sebut hidrokarbon, ia adalah sebatian karbon organik, dan organik tadi cikgu telah jelaskan, dan dia mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Okey, boleh respon kat cikgu tak? Apakah simbol bagi karbon? Okey, kita dah belajar dalam jadual berkala dulu. Okey, tulis dekat chat apa simbol karbon, apa simbol hidrogen. Okey, yang ni kita cakap, cikgu nak cakap ni ialah atom lah. Atom hidrogen macam mana? Okey, atom karbon itu macam mana? Simbol dia. Okey, boleh type dekat chat. Okey, karbon dulu. Apa simbol dia? Okey, Rafika salah, bukan CO. O tu pun salah. Kalau tak dalam jadual berkala, CO tu dia lebih kepada kobalt. Kobalt. COBALT, kobalt. Okey. Salah Rafika Okey, yang lain. Apa simbol bagi karbon? Okey. Betul. Huruf besar bagi C. C. C besar itu ialah karbon. Okey, bagus. Okey. Hidrogen, apa simbol dia? Okey, bagus. Jadi mesti dimulakan dengan huruf besar Okey, karbon C. Okey, C besar. Okey, hidrogen ialah H huruf besar. Okey, contoh-contoh hidrokarbon kalau kita tengok kat sini ialah petroleum, gas asli dan juga arang batu. Okey, hidrokarbon yang terbentuk daripada tumbuhan atau haiwan mati yang tertimbun di bawah tanah berjuta-juta tahun. Okey, jadi ini adalah antara contoh-contoh hidrokarbon. Okey, bila saya sebut petroleum, gas asli, arang batu ni apa Kita panggil apa dalam kumpulan apa ni? Petroleum, gas asli, arang batu. Kita panggil apa ni? Apa nama ni contoh. Yalah, saya tahulah hidrokarbon. Tapi biasanya kita panggil petroleum, gas asli dan arang batu ni kita panggil apa? Okey, tahu ke tak tahu? Bahan bakar, salah Amin. Hampir. Tapi salah.
Okey, kalau cikgu nak ambil benda-benda yang daripada dinosaur ni yang dah mati berjuta-juta tahun, kita panggil apa tu? Cepat-cepat respon. Saya nak respon laju je. Tak apa, salah atau okey, salah Najwa. Bagus Amin. Jawapan dia ialah bahan api fosil. Okey, itu adalah contoh. Bila kita sebut je bahan api fosil, makna kita rujuk kepada petroleum, gas asli dan juga arang batu. Okey, jelas tak ni? Boleh? Boleh atau tidak? Okey, jelas. Jelas, okey. Boleh, okey. Okey, kalau cikgu cakap arang kayu, macam kita bakar lemang tu lah. Ambil pokok, lepas tu kita bakar. Okey, arang kayu. Tu bahan api fosil tak? Dia organik juga. Ya, okey. Hasbi, cikgu tak nak bagi tahu jawapan dulu. Yang lain? Rasul kata tidak. Rafika kata tidak. Yang lain? Okey, jawapan dia ialah tidak. Tidak. Okey, konsep dia kena ingat bila kita sebut bahan api fosil ni, makna dia mesti mati, tertimbun di bawah tanah berjuta-juta tahun. Okey, jadi tolong jelas ni. Biasanya pelajar selalu buat silap bila menjawab soalan objektif ialah tak dapat nak membandingkan antara arang batu dan arang kayu. Jadi arang kayu ialah kita ambil kayu tu kita terus bakar. Okey, dia tak ada mengalami proses timbunan di bawah tanah sehingga berjuta-juta tahun. Jadi itu sebabnya arang kayu kita tak boleh panggil dia sebagai bahan api fosil. Okey, jelas? Okey? Okey, sebab saya risau kelas ni bila jawab insya-Allah dia boleh hanya yang satu markah, tapi bila kita dah masuk aras-aras yang lain tu, bila dia tanya kenapa, mengapa, analisis, jadi kamu kadang-kadang kamu tak boleh nak jawab. Jadi cikgu risau Jadi maknanya aras 1, aras 2 biasanya ramai yang boleh jawab, tapi bila kita masuk aras 3, 4, 5 dengan 6 ramai yang tak boleh jawab. Okey, ingat bila berada di SPM ni kita kena pandai menganalisis, okey? Menganalisis bukan hafal. Okey? Okey, jadi jelaslah tentang hidrokarbon tu. Okey, cuba tengok gambar rajah ni. Okey. Okey, ni adalah contoh pembentukan petroleum dan gas asli daripada bahan semula jadi. Okey, ini adalah secara animasi. Okey, nampak tak animasi tu bergerak atau tidak dekat slide kamu? Okey, bergerak. Okey. Jadi itu proses dia. Okey, nampak timbunan sehingga berjuta-juta tahun. Barulah dia menjadi arang batu, gas asli dan juga petroleum. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Petroleum ni agak-agak warna apa ya? Warna petroleum ni. Okey. Apa dia? Ada yang angkat tangan tadi. Siapa? Cepat pula turun ni. Kuning merah. Azim. Okey. Okey, jawapan dia lebih kepada berwarna hitam. Hitam. Okey. Okey, jelas ni. Okey, bila cikgu sebut petroleum, mana kamu tahulah dia lebih kepada berwarna hitam. Okey, ingat balik petroleum kita ni adalah cantuman daripada pelbagai rantai karbon cantuman yang banyak. Okey, itu sebabnya bila kita nak dapatkan hasil petroleum ni, satu petroleum ni maknanya dia boleh menghasilkan pelbagai produk. Okey, jadi tolong ingat kat situ. Okey, kita pergi kepada pembentukan petroleum dan gas asli daripada bahan semula jadi. Okey, jadi kalau kita tengok yang pertama, proses konsep dia tadi sama dengan animasi yang bergerak. Okey, ini adalah petroleum. Kalau kita tengok, ni adalah warna dia. Okey, yang pertama apa yang akan berlaku? Hidupan laut yang mati terbenam di dasar laut.
Okey, itu adalah proses yang pertama. Okey, bagi proses yang kedua, okey, laut, dasar laut, fosil haiwan ni maknanya dan juga fosil tumbuhan yang tadi yang awal dekat sebelah nombor 1 ni mula menjalani proses pereputan, okey, yang dijalankan oleh mikroorganisma. Okey, kemudian ada lapisan lumpur dan batu okey menutupi fosil haiwan tersebut. Okey, jadi akhirnya okey kalau kita tengok penggabungan kesan tekanan, okey tekanan dan lapisan pasir dan juga lumpur, haba yang diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria mengubah sisa tersebut menjadi petroleum dan gas asli. Okey, biasanya kalau kita tengok daripada segi ketumpatan, petroleum berada di bawah, mana gas asli berada di atas. Okey, ini adalah proses penghasilan petroleum. Okey, setakat ni boleh ikut bagaimana proses petroleum dihasilkan? Boleh? Okey, bagus. Okey, kita tengok pula pembentukan arang batu daripada bahan semula jadi. Okey, kita tengok proses yang pertama. Okey, ini adalah yang kat tengah ni adalah bentuk arang batu Okey, yang pertama dia sama. Bahan asas dia mesti ialah benda-benda hidup. Okey, tumbuhan, haiwan, okey dan sebagainya. Selagi benda tu hidup, kita panggil dia ialah sumber yang membentuk petroleum dan juga bahan api fosil. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Okey, berjuta-juta tahun dahulu sisa timbunan mati tertanam secara semula jadi di dalam tanah. Okey, maknanya ni masa di zaman era-era dinosaur lah. Paleolitik dan sebagainya lah. Mana lama sangat. Okey, era tu kamu dah belajar dalam sejarah. Okey, bagi cikgu satu zaman yang kamu belajar dalam sejarah. Respon kat cikgu sikit. Selain daripada yang cikgu sebut tadi lah. Dah belajar belum dengan Cikgu Sumat? Okey. Zaman batu. Okey. Yang lain-lain? Zaman batu kapur. Okey, lagi? Zaman purba. Ada ke Rasul zaman purba? Adalah kot kan? Okey, tapi macam kalau kita panggil tu dia macam nama kan, nama sains. Okey, bagus. Okey, nama dia kita nak dengar zaman Mesolitik, Paleolitik, tik-tik semua kat belakang tu lah. Mana zaman tu adalah zaman yang sangat lama. Okey, jelas ni. Okey, Neolitik betul. Cikgu setuju Okey, jadi kalau macam zaman batu kapur, zaman purba, zaman jura ni cikgu tak pastilah apa Amin Okey, sekarang sejarah belajar Mesolitik, Neolitik, Paleolitik kan? Betul? Betul atau tidak? Ke atau cikgu silap? Okey, cikgu rasa macam cikgu tak pernah dengar lagi zaman batu, zaman purba ni semua. Tu nama-nama lama lah. Bukan kata salah tapi bila kita belajar sejarah tu dia dah lain sikit. Okey. Jadi cikgu rasa yang tu lah kamu gunakan ayat tadi. Mesolitik, Neolitik. Okey, kalau zaman dinosaur tu kita panggil apa tu? Zaman apa tu? Agak-agaknya. Ada zaman-zaman dinosaur lah. Saya sendiri pun tak pernah jumpa dinosaur secara real. Zaman apa tu? Mana pada zaman tu reptilia saiz dia sangat besar. Okey. Dan menguasai muka bumi. Itu adalah gambaran daripada orang sains lah. Zaman apa tu? Nanti cari, nanti respon kat cikgu. Okey, kemudian yang kedua kalau kita tengok, okey bila tumbuhan ni mati, selepas berjuta-juta tahun sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam tanah di bawah lapisan batu yang tebal. Okey, jadi kamu betul, setuju Cikgu Azir, Mesozoic. Okey, dia ada 2-3 zaman lagi lah. Okey, penghujung dinosaur, awal tu akan wujudnya mamalia, okey dan sebagainya. Okey, betul, bagus. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, dia mesti
dia mesti dilapisi oleh tanah atau lumpur. Okey, jadi bila berlakunya pembentukan lapisan-lapisan tersebut, okey, kat sini akan membentuk tekanan. Okey, tekanan. Okey. Jadi pergabungan kesan tekanan dan lapisan batu, haba yang diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria mengubah fosil tumbuhan menjadi arang batu. Okey, jadi sebut kalau kita sebut bahan api fosil, jadi jawapan dia tu 3 sahaja. Gas asli, petroleum dan juga arang batu. Okey. Kemudian kita tengok, okey. Soalan cikgu. Katakan cikgu dapat petroleum dekat tanah ke, daripada laut ke, okey. Boleh kita terus gunakan atau tidak? Cikgu nak beli petroleum lah sebab dia semua ada tu. Ada minyak enjin, dia ada diesel, ada petrol. Cikgu sumbat kat dalam tangki kereta cikgu. Boleh atau tidak? Jadi jawapan dia tidak. Okey. Ini kita panggil minyak masih lagi dalam keadaan sangat mentah. Mentah. Okey, macam contoh kalau kita tengok petroleum sahaja itu adalah sumber bahan mentah. Jadi dia perlu diubah suaikan kepada produk-produk yang lain. Okey, jadi salah satu dia ialah proses penyulingan berperingkat. Okey. Okey, ini adalah proses penyulingan berperingkat. Masih ingat tak lagi? Pernah tengok tak gambar ni? Kat mana kamu pernah tengok? Boleh respon kat cikgu? Di sekolah rendah ke? Atau di menengah rendah ke? Atau tak pernah tengok langsung? Respon cepatlah. Pernah tengok tak ni? Penyulingan berperingkat. Okey, bila kita belajar penyulingan ni, kita kena ingat ialah satu proses ialah untuk menulinkan kan. Okey, sesuatu cecair. Ingat je kalau proses untuk menulinkan cecair, nama dia ialah penyulingan. Kalau proses untuk menulinkan pepejal, nama dia ialah penghabluran. Okey, jadi tolong ingat tu yang ni tambahan-tambahan yang cikgu bagilah supaya kamu ingat. Okey, kita tengok yang seterusnya. Petroleum ialah suatu campuran hidrokarbon. Okey, cikgu nak tanya balik. Apa komponen-komponen yang ada dalam hidrokarbon? Baru kita belajar tadi. Apa dia? Apa komponen dia? Cantum apa yang menjadi hidrokarbon? Apa komponen dia? Respon sikit. Syuhada ada respon yang lain? Okey, Azim tolong jangan tulis unsur karbon hidrogen dia mesti ada unsur karbon dan unsur hidrogen. Okey, atau kombinasi atom karbon dan atom hidrogen. Okey, boleh ni, faham? Okey, Rasul sama juga unsur karbon dan hidrogen, unsur karbon lain dan unsur hidrogen. Jadi amalkan ayat tu mesti unsur-unsur. Okey? Boleh ni? Faham? Okey, unsur ni dia individu Okey, jadi jangan umum sangatlah. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, ni adalah gambar raja penyulingan berperingkat. Okey, jadi daripada asas dia kamu kena ingat kalau pada bahagian yang atas ni ialah produk-produk yang diputuskan rantaiannya daripada petroleum ni adalah yang mempunyai suhu yang sangat rendah. Jadi yang atas ni suhu yang sangat rendah dan yang paling bawah adalah suhu yang sangat tinggi. Okey, jadi tujuan dia ialah mengasingkan campuran hidrokarbon
Okey, hidrokarbon. Okey, sebelum pecahan ni H pecahan ini digunakan. Okey, jadi mesti dipecahkan dahulu baru boleh kita dapat produk-produk yang kita nak. Okey, jadi baru boleh digunakan dekat kenderaan kita. Jadi kalau kita ambil terus daripada petroleum tu saja, kita tak boleh buat Okey, jadi kemudian kita tengok kat sini, pecahan ini dapat diasingkan kerana mempunyai takat didih yang berbeza. Okey, pecahan yang mempunyai takat didih yang lebih rendah akan terkondensasi. Okey, menjadi cecair di bahagian atas menara penyulingan. Okey, apa maksud kondensasi? Kita dah pernah belajar masa di sekolah rendah dan menengah rendah. Proses pertukaran apa kepada apa kalau kondensasi ni? Respon sikit kat cikgu. Kondensasi. Okey, cepat. Senyap ni. Panas ke sejuk umum. Amin. Pertukaran apa? Apa ke apa? Kondensasi. Okey, kalau kita sebut bahan mesti ada apa? Okey, gas kepada cecair. Betul. Okey. Bagi cikgu contoh yang lain selain daripada penyulingan berperingkat ni yang menjalankan proses kondensasi. Bagi cikgu satu contoh. Cepat-cepat, tak laju ni. Saya tengok ada sekolah lain dia boleh respon cepat dia. Mana dia type dekat apa ni? Dekat chat ni laju je. Saya tak nak perlahan. Okey. Boleh ni? Okey, air suling. Syafiq salah Syafiq. Air suling tu salah. Okey. Hujan Najwa Hujan tak sangat lah. Hujan ni kalau awan tu mungkin logik lah cikgu. Okey, yang paling senang sekali dalam kehidupan seharian kita, kondensasi tu apa tu? Ialah kita tiup yang gas yang ada dan wap air yang ada daripada mulut kita ni yang keluar melalui proses respirasi. Okey, jadi maknanya dia akan melekat dekat cermin. Okey, betul, bagus Yazid. Embun, pembentukan awan. Okey, itu semuanya adalah di bawah kondensasi. Okey, jadi jangan lupa sebab saya kena review balik setiap satu. Okey, kemudian pecahan yang mempunyai takat didih yang lebih rendah akan terkondensasi menjadi cecair di bahagian atas menara penyulingan. Okey, jadi ingat je dalam konsep asas je bila kita nak buat penyulingan berperingkat ni, petroleum ni dia adalah gabungan banyak komponen. Okey, jadi bila kita nak dapatkan komponen-komponen tertentu tu, kita mesti gunakan suhu. Jadi suhu yang berbeza akan memutuskan rantaian yang berbeza. Okey, jadi maknanya kalau katakan dalam cecair, dalam petroleum tu, kita panaskan pada bulan Mac tu banyak kita punya gas asli. Rupanya kita dapat yang benda-benda yang lain di bahagian bawah ni. Contoh dekat gambar Raja ni. Okey, sikit lah kita punya petrol sikit, kita punya naftalena sikit. Okey, nafta Okey, lalu kemudian kita punya yang tertentulah produk-produk yang lain ni. Okey, semua jadi rendah. Okey, jadi gas asli banyak. Jadi dia akan lebih murah. Okey, kalau katakan yang lain tu tak ada. Okey, jadi maknanya yang bawah ni semua akan menjadi harga dia akan menjadi lebih tinggi lah. Okey, sebab apa? Kandungan perolehan daripada petroleum tu adalah sedikit daripada proses penyulingan berperingkat. Okey, kemudian yang seterusnya, pecahan yang mempunyai takat didih yang lebih tinggi akan bergerak ke bahagian bawah menara penyulingan, okey, dalam bentuk wap dan dikondensasikan kepada cecair. Okey, ini adalah proses dia. Okey, penyulingan berperingkat. Okey, ada apa-apa soalan tentang penyulingan berperingkat? Okey, apa proses utama dia? Dia mesti ada
apa? Melibatkan suhu, melibatkan suhu, Okey, jadi suhu tu dia berbeza antara satu sama lain. Okey, tujuan dia ialah untuk memutuskan rantaian yang ada pada petroleum. Kenapa? Sebab kita nak dapatkan bentuk-bentuk produk yang lain. Okey, jadi itu antara contoh dia lah. Okey, itu sebabnya kalau kita tengok kat bahagian bawah ni, apa ni? Bitumin kan. Okey, bitumin ni digunakan mana? Jalan raya. Itu sebabnya kalau kita tengok, cuba bayangkan kalau jalan raya kita ni, dia punya takat didih dia adalah sangat rendah. Okey, jadi apa akan berlaku pada jalan raya dia? Bahan yang kita gunakan untuk buat jalan raya ni mempunyai takat didih yang sangat rendah. Okey, jadi apa akan berlaku? Bagi cikgu dia punya prediction. Okey, apa akan berlaku? Kalau takat didih dia rendah, kita tahu kalau kawasan terbuka ni suhu dia sangat panas. Okey, tapi kita gunakan bahan tu yang mempunyai takat didih yang rendah untuk buat jalan raya. Jadi apa akan berlaku pada jalan raya tersebut? Boleh respon kat cikgu. Beku. Okey, lagi? Tu Rana. Lain? Jalan itu pecah, jalan itu berlubang, mudah pecah. Okey, betul lah tu. Okey, Rana beku, salam Rana. Jadi biasanya kalau takat didih yang rendah, okey, biasanya rantaian dia lebih cepat putus. Okey, jadi maknanya tadi bitumin tu tak dapatlah mengikat batu dan sebagainya. Okey, apa suhu dia sangat rendah bila kena cahaya matahari. Lepas tu dalam keadaan musim-musim yang tertentu, kalau kita tengok dekat negara-negara barat, dia ada 4 musim. Okey, jadi ada satu tu musim panas. Panas saja apa yang berlaku? Putuslah rantaian. Jadi jalan tu tidak menjadi lagi stabil. Okey, faham tak ni konsep dia? Jelas? Jelas atau tidak? Okey. Itu sebabnya kita gunakan bitumin. Okey. Jadi itu antara contoh lah. Okey, jadi ni adalah animasi. Okey. Okey, jadi kenapa kalau kita tengok kat sini, okey, bawah ni banyak sangat, atas ni makin lama sikit. Okey, jadi apa yang berlaku pada gas ni? Molekul-molekul petroleum yang kita panaskan ni. Okey, apa yang berlaku dekat sini? Sebab dia mudah naik ke atas sebab takat didih dia adalah sangat rendah. Dia dah, bila kita panaskan je, dia dah putus. Okey, dah terus naik yang paling awal sekali. Okey, rendah. Okey, makin bawah makin tinggi. Okey, jelas Okey, kita tengok pula sebatian hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey, jadi kita tengok kat sini hidrokarbon kita boleh pecahkan kepada dua. Okey, jadi satu kita kenali sebagai hidrokarbon tepu dan satu lagi ialah hidrokarbon tak tepu. Okey, ingat je kalau tepu nama dia ialah alkana. Okey, kalau hidrokarbon tak tepu kita panggil dia alkina. Ingat je, tak is always kina. Okey? Jadi kena ingatlah alkina. Jadi jangan buat silap ni, jangan terbalik. Okey, alkana tepu, alkina tidak tepu. Okey? Okey, jadi ini adalah proses pembahagian hidrokarbon. Okey, jadi kita tengok kat sini, yang ni cikgu dah terangkan. Kamu boleh tengok juga daripada gambar rajah sini. Okey, hidrokarbon tepu ialah hidrokarbon yang setiap atom karbonnya terikat antara satu sama lain melalui ikatan kovalen. Okey, biasanya kalau kita sebut ikatan kovalen ni, ikatan dia adalah sangat rendah. Okey, jadi ini adalah yang tidak kuat dan sebagainya. Okey, jadi ikatan-ikatan yang kuat ni ialah ikatan atom dan ikatan ionik ni kalau silap cikgu. Okey, ikatan kovalen ni kebanyakan molekul-molekul yang gunakan. Okey, jadi dia ikatan dia adalah sangat lemah. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok hidrokarbon tidak tepu mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen berganda. Nampak? Berganda antara atom karbonnya. Okey, jadi maknanya kalau kita cerita kat sini hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu, okey, alkana, alkina, sebenarnya dia merujuk
kepada ikatan yang ada pada alkana dan juga alkina. Alkina tu apa? Alkina tu apa? Bagi nama lain bagi alkina. Tak tepu apa tu? Penuhkan Rasul. Jangan amalkan ayat tak tepu, tak tepu. Kepala saya pun tak tepu. Macam tu. Tak boleh juga. Tidak tepu, tidak tepu. Ikut nak jawapan macam Yasmin tu. Hidrogen tak tepu. Hidrogen tak tepu pun salah juga Yasmin. Bukan hidrogen tak tepu. Depan tu apa tu? Jadi cikgu tengok kat sini. Rasul salah, Yasmin salah, Hazim salah, Rafika salah. Sebatian hidrogen tidak tepu. Salah tu. Jawapan dia ialah hidrokarbon tak tepu. Jadi kalau kita tengok tadi apa yang cikgu cakap tadi ialah ikatan lah. Tengok gambar sini. Sini ikatan dia satu. Ni ikatan dia dua. Jadi kalau biasanya yang dua ni kita panggil ikatan dia adalah ikatan bentuk Dubel. D-U-B-E-L. Ikatan Dubel Dubel. Ni ikatan ganda dua. Dapat tak tu? Siapa yang ada ikatan Dubel ni? Hidrokarbon tak tepu. Apa nama bahagian nama lain bagi hidrokarbon tak tepu? Alkina. Jadi ingat jangan besok kalau keluar tiba-tiba Dubel kamu tak tahu pula. Dubel tu ialah ikatan ganda dua. D tu dua lah. Kita tengok ciri-ciri yang ada pada hidrokarbon tepu. Terdiri daripada atom karbon dan karbon yang terikat. Jadi ikatan dia ialah karbon dan karbon. Jadi ikatannya hanya ada satu ikatan. Jadi ini kita panggil dia ikatan kovalen tunggal. Satu saja. Setiap semua ni adalah satu. Ikatan kovalen tunggal. Jadi inilah yang kita kenali dia sebagai alkana. Bagi hidrokarbon tak tepu pula, mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda dua. Kita tengok kat sini. Ni dua ikatan dekat sini. Atau satu ikatan ganda tiga. Dia boleh dua, dia boleh tiga. Jadi dia kalau dua, tiga ni makna kekuatan dia adalah lebih baik berbanding ikatan tunggal. Satu sahaja. Jadi kat sini adalah contoh dia ialah contoh bagi hidrokarbon tak tepu ialah alkina. Boleh faham setakat ni? Boleh ikut tak kimia ni? Ada apa-apa soalan? Nak tanya? Boleh respon kat cikgu? Ada soalan nak tanya? Tak faham? Rasul je seorang. Yang lain tak ada dah ni. Senyap dah. Aiman. Yang lain? Syafiq. Jadi tolonglah ada sikap-sikap positif nak jawab. Jangan takut nak type kat dalam tu. Betul atau salah? Memang kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, maknanya saya tegur kamu tu, kamu pun betulkan lah. Jadi kamu tahu, rupanya Cikgu Azman cakap bentuk macam ni salah ayat dia. Kamu buat bentuk macam ni baru betul ayat dia. Jadi selagi kamu buat tak tunjuk kat cikgu, jadi cikgu tak tahu sama ada kamu betul atau salah. Jadi cikgu tengok kat sini dah ramai yang boleh faham tentang konsep hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu. Jadi ini kat sini kita sebenarnya kita nak buat perbandingan antara alkana dan juga alkina. Kita tengok apa yang dimasukkan dengan siri homolog. Dalam kimia organik, satu siri homolog terdiri daripada kumpulan sebatian organik tertentu yang mempunyai sifat kimia yang sama. Jadi dia kalau biasanya kalau kita tengok sesuatu bahan ni, dia ada dua benda yang kita akan rujuk. Satu sifat kimia, satu sifat fizik. Apa beza antara sifat fizik tu? Apa maksud sifat fizik tu? Boleh respon kat cikgu tak? Fizik apa biasanya? Tahu ke tak tahu sifat fizik? Tahu ke tak tahu?
Oh, tahu pun tak respon, tahu pun tak ada respon. Hasbi je seorang. Okay, sebelum tu cikgu nak tanya, apa soalan cikgu balik tadi? Type sikit, apa soalan cikgu tadi? Okay, type soalannya. Tahu tak tahu, tu kemudian. Okay, apa soalan cikgu tadi? Nak tengok kamu fokus ke tak fokus ni. Okay. Jadi bila kita sebut sifat fizik ni, benda yang kita nampak sahaja. Sifat kimia ni benda yang kita tak nampak. Tapi ada berlakunya proses tindak balas yang bermula daripada hasil, kemudian menjadi, pada hasil lepas tu jadi apa tu? Daripada bahan akan jadi apa? Tindak balas kimia, kita dah belajar itu. Okay, mestilah hasil. Jangan lupa benda tu. Belajar topik baru bagus, tapi kena ingat juga topik-topik yang lama. Okey, jadi kalau kita tengok gambar rajah yang berpusing ni, yang hitam ni semuanya adalah karbon, yang putih tu ialah hidrogen. Okey. Okey, kita tengok perbezaan antara alkana dan alkina. Okey, alkana ialah sebatian hidrokarbon. Okey, setiap atom dalam molekul alkana mempunyai ikatan kovalen tunggal. Okey, dengan atom karbon yang lain. Okey, apa maksud ikatan kovalen tunggal? Cikgu dah terangkan tadi. Apa maksud dia? Respon dekat chat. Semua orang. Apa maksud ikatan kovalen tunggal? Okey, cepat-cepat senyap ni. Tahu ke tak tahu? Alkana, okey. Okey, jadi macam ni. Kalau kita sebut ikatan tunggal, kovalen tunggal ni, maknanya kita tengoklah ni molekul-molekul yang ada kat sini lah, gabungan karbon dan juga hidrogen. Okey, jadi kalau katakan kat sini hanya ada satu je ikatan, itu kita panggil dia ikatan kovalen tunggal. Okey, dia tak ada bergabung dengan yang lain. Okey, jadi maknanya kat sini kita tengok hidrogen dia penuh. Okey. Okey, setiap ahli siri homolog alkana dapat diwakili dengan bermulanya formula ARM. Okey, jadi mana kita akan mulakan daripada N kita itu 1. Okey, H kita itu berapa? Okey, itu adalah di bawah alkana, iaitu hidrokarbon tepu. Okey, bagi alkina, sebatian hidrokarbon tak tepu. Okey, setiap molekul alkina mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2, okey, di antara atom karbon dengan atom karbon yang lain. Okey, jadi ada ikatan maknanya kamu kena ingat kat sini bila kita cerita pasal siri homolog ni, kamu kena ingat alkana ikatan dia tunggal. Okey, alkina ikatan dia lebih daripada 2. Okey, ada 2, ada 3 dan sebagainya. Okey, itu ialah alkina. Jadi formula je kalau kita tengok kat sini, bila kita nak isi kat sini, okey, kita tengok kat sini. Okey, cikgu dah gerakkan cursor. C cikgu ada berapa kat sini? C cikgu ada berapa kat sini? Okey. Okey, kemudian okey, kita tengok kat sini, okey, dia ada satu rantaian-rantaian tunggal kat sini. Kemudian semua ni diisikan dengan hidrogen. Okey, jadi itu adalah bentuk alkana. Okey, kalau alkina pula, okey, kita tengok sini sama juga, semuanya telah diisi dengan penuh, tetapi pada dua karbon ni kita tengok dia ada menjalankan hanya ikatan kovalen ganda 2. Okey, jadi kat situ antara contoh yang kamu kena faham tentang konsep alkana dan juga alkina. Okey, contoh nama alkana dan alkina. Okey,
Okey, ada bilangan N tu, bilangan N karbon tu ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita bermula dengan apa ni lah. Segi 6 kita panggil apa dalam matematik? Dalam matematik kita panggil apa segi 6? Oh no, sorry, bukan segi 6 Ada 6 karbon. Okey, okey, segi 6 lah. Tengoklah skala boleh tu. Segi 6 kita panggil apa dalam matematik? Okey. Hexagon kan dalam matematik kalau segi 6 kan. Kalau segi 5, pentagon. Okey. Okey, segi 4 sama, segi 4 tepat. Tu lain lah. Okey, kalau propana biasanya kita panggil dia apa? Dalam bentuk ni ialah bentuk segitiga. Okey, jadi ni adalah contoh-contoh mewakili dia lah. Okey, ada bilangan karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau satu ni kita panggil dia metana. Kalau ada dua ikatan tu kita panggil etana. Okey, kalau nombor 3 ni, okey, adalah propana, okey, butana, pentana dan heksana. Ini semuanya adalah bilangan karbon. 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 ialah heksana. Okey, itu di bawah alkana. Kalau di bawah alkina, okey, yang ada N1 ni tak ada nama. Dia akan bermula daripada 2. Okey. Okey, jadi etena, propina, butena, okey, pentina, okey, dan heksina. Tadi nampak ni? Okey, jadi ini adalah alkina dan ini ialah alkana. Okey, jadi kat sini kalau kita tengok, okey, dia jelas ada perbezaan antara alkana dan alkina. Walaupun ada kandungan karbon dan hidrogen, okey, yang hampir sama atau sama. Okey. Jadi yang ni kamu kena ingat Okey, sumber tenaga alternatif dan tenaga boleh baharu dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama bila kita sebut tenaga alternatif ialah sumber tenaga alternatif menjadi semakin penting dalam kehidupan seharian kerana bahan api fosil, okey, seperti petroleum, gas asli, arang batu merupakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Makna pakai dan buang je lah. Okay, jadi dia tak ada simpan pada jangka hayat yang terlampau lama. Okey, kemudian kita tengok sumber tenaga alternatif yang lain merupakan sumber tenaga yang tidak mudah habis digunakan seperti tenaga nuklear atau sumber tenaga boleh baharu. Okey, jadi kalau kita tengok ni adalah solar, ini adalah angin, ini ialah hydropower. Jadi hydropower ni adalah tempat penyimpanan tenaga. Okey, kemudian ada biomass, mana sampah-sampah organik kita ni boleh diproses semula untuk mendapatkan gas. Okey, dan juga bahan api fosil, dan ini adalah tidal. Okey, air pasang surut Tidal ni maksud dia air pasang surut. Okey, jadi dan satu lagi ialah geothermal. Okey, ini semuanya adalah di bawah tenaga yang boleh diperbarui. Okey, konsep penting sumber tenaga boleh baru. Okey, yang pertama, ciri dia mesti atau syarat dia yang paling utama ialah sumber tenaga yang tidak akan habis diguna. Okey, itu adalah konsep sumber tenaga boleh baharu. Okey, contoh-contoh kalau kita tengok kat sini, okey, ni adalah tenaga solar. Jadi ni adalah bantuan kat sini. Kita tengok cahaya matahari. Okey, solar ni akan memberi tenaga kepada rumah tersebut. Okey, jadi dia menukarkan tenaga yang ada pada cahaya menjadi tenaga elektrik. Okey, itu adalah tenaga solar. Okey, kemudian tenaga angin. Okey, jadi ini juga adalah contoh-contoh yang kita boleh rujuk, iaitu tenaga solar dan juga tenaga angin. Okey, contoh-contoh yang lain, tenaga hidro, tenaga biogesim.
Okey, tenaga air pasang surut. Okey, tenaga geoterma. Okey, ini semuanya adalah di contoh-contoh yang ada lah. Okey, yang kamu kena ingat. Okey. Okey, contoh-contoh yang lain, tenaga gelombang ombak. Okey, kamu tengok kat situ. Ombak ni mengempas ke pantai. Okey, dia ada satu mesin kat sini. Okey, yang boleh mampu untuk membekalkan tenaga yang diperbarui. Okey, jadi ni antara contoh lah. Okey, yang lain kamu tengok kat sini lah. Ini adalah contoh-contoh kegunaan, contoh-contoh bentuk yang menggunakan tenaga-tenaga tertentu. Dalam kes kita ni adalah tenaga gelombang ombak. Okey, penilaian. Okey, salin soalan ni. Okey, salin soalan. Okey, bila siapa yang dah siap, kamu tulis dah. Ingat, tolong pindahkan semua latihan ni SC2. Okey, bagi yang belum menjawab PBD 5, ada juga cikgu tengok PBD 4 juga tidak dijawab lagi. Okey, tolong jawab, tolong siapkan. Jangan last minute. Okey, Aiman bagus, cepat. Dah. Yang lain? Hasbi dah. Okey, lagi? Okey, Syuhada, Rasul, okey. Okey. Okey, Alhamdulillah. Jadi maknanya semua dah salin dengan cepat. Okey. Buat kat mana ni semua ni? Nak buat mana? Nak salin ke mana? Nak letakkan di mana semua latihan kita ni? Okey, bagus. SC2. Jangan lupa Kadang-kadang orang dah lama tak sekolah ni, kadang-kadang kamu lost. Okey. Okey, jadi kita tengok yang terakhir. Terakhir slide kita ialah terima kasih. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya, kamu boleh tanya kat ruang chat tu. Kalau tak ada, cikgu tanya. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okey. Rasul je seorang. Okey. Okey, boleh jelas tak topik ni? Boleh jelas? Okey, boleh Okey. Jadi cikgu nak ucapkan terima kasih. Okey, tapi kena ingat kita belum habis lagi. Kita ada sikit lagi untuk kelas yang seterusnya. Kita nak pendek, kita masuk di bawah topik alkohol. Boleh kita sambung? Boleh Jadi cikgu dah tolak dah budak pelajar tingkatan 4 dia akan buat petang dengan cikgu. Saya utamakan form 5 dulu. Ada soalan? Ada apa-apa nak tanya? Apa yang muskil? Hari ni kita belajar hidrokarbon. Apa bahan-bahan yang membentuk hidrokarbon tadi? Ada karbon, ada hidrogen. Lepas tu kita pecahkan kepada hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu. Okey, dan contoh dan sebagainya lah. Okey, jadi itu antara contoh yang kamu kena ingat. Okey. Jadi saya rasa saya berhenti di sini dulu, tapi jangan keluar dulu. Cikgu akan sambung dengan slide yang kedua. Yang slide yang kedua ni sangat ringkas, cepat je. Okey, jadi mana kita dah boleh bergerak lah. 5.4, 5.5. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa hal, hari Sabtu cikgu ingat cikgu akan nak buat satu kelas lagi. Cikgu nak habiskan bab 5 ni. Boleh Ada masalah? Okey? Boleh cikgu stop sharing? Okey, tapi jangan keluar dulu. Nanti masuk balik. Okey, rest 5 minit. Okey, lepas tu masuk semula dalam kelas. Balik. Link yang sama. Boleh? Okey, 5 minit cikgu bagi rehat. Okey, terima kasih. Okey, siapa nak stay. Siapa nak keluar sekejap, lepas tu masuk pun balik pun boleh. Tapi masa dia 5 minit saja. Jadi cikgu akan mula balik pada pukul 11.42.